Amma yang saya kasihi, insyaAllah Ustaz Anas, moderator pada malam ini, yang saya sayangi dan saya hormati Al-Fadhil Ustaz Luqman Al-Hakim. Yang pertama kali saya jumpa berbahagia Al-Fadhil Ustaz Luqman Al-Hakim, dan Masya Allah sekalian Ustaz yang ada dalam masjid ini telah mengurusi barisan dan kuasa masjid. Masya Allah. Sebenarnya tuan-tuan, Masya Allah, saya ini bukan tuan guru. Orang panggil tuan guru, jadi saya terrisau juga. Nak dibandingkan saya dengan Ustaz Luqman, Masya Allah, Ustaz Luqman ni alim alamah, orang yang alim. Saya ni tuan-tuan kaki merapu itu dalam kuliah-kuliah saya ni, di mana kata Tuan Imam kita, Fadil Ustaz, kontroversi banyak. Orang marah dengan saya tuan-tuan sebab sampai dengan agama Rasulullah. Orang kata dia gila, kita setakat orang kata kita bengong ni sikit lah. Rasulullah orang balik dengan batu tuan-tuan, saya belum lagi orang balik dengan batu. Cuma orang datang nak pukul pernah lah tuan-tuan, geram sangat tuan ceramah aku, ya, datang pukul tapi tak jadi pukul, dia terus meluk kita. Masya Allah, Allah tukar kemarahan itu kepada kasih sayang. Masya Allah tuan, Masya Allah. Allah sebut dalam Quran begini, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunna al-jahim ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Tuan, surah At-Takatsur Allah sebut dalam Quran, Masya Allah, celaka kata Allah. Orang yang sibuk dengan keduniaan, cari harta, buang masa, cari kejar pangkat pada sisi manusia, sibuk dengan urusan dunia, sehingga mereka lupa akan saat kematian. Inilah yang kita buat. Daripada kita akil balik sampai sekarang, apakah pengorbanan kita dengan Islam dan apa kerja agama yang kita boleh banggakan? Daripada kita buka mata kita sampai kita pejam mata kita sekejap lagi, silap-silap dalam kuliah kita pejam mata kita, dan kita buka balik mata kita, Masya Allah, pertama sekali urusan kita adalah urusan keduniaan. Yang itulah yang kita buat puluhan tahun, bertahun-tahun, puluhan tahun, saat sehingga kita lupa hatta zurtumul maqabir, saat yang kita akan dibenamkan oleh Allah dalam muka bumi Allah. Orang panggil kubur. Maka saat ini kita lupa, saat ini kita tak ingat, saat ini selalu manusia itu lupa tuan-tuan. Tuan-tuan, pada hari ini berapa kali kita ingat mati? Sebelum saya kupas sikit daripada tajuk,
Hari ini tuan-tuan, daripada tuan-tuan celik pagi tadi, berapa kali tuan-tuan ingat mati? Tuan-tuan jawab dalam diri tuan-tuan, ya Allah, adakah hari ini hari terakhir aku ya Allah? Tak ada dalam kehidupan kita hari, tak ada satu saat pun, satu detik pun yang mengatakan bahawa kita akan kembali menemui Allah pada hari. Semua orang tak ingat. Pasal apa tak ingat? Pasal apa tak ingat? Pasal apa kita tak ingat? Sebab kita sibuk dengan urusan ke dunia. Kita sibuk dengan kerja. Kita sibuk bawa anak kita pergi mall. Sila hari bulan hari ini ada kenduri kahwin. Sibuk makan kenduri. Yang kita lupa bahawa malaikat maut ini sentiasa duduk di belakang kita mengintai saat kematian kita. Lalai dengan kita. Dan kita sangka kita boleh mati husnul khatimah. Tentu dalam 1000 orang yang dapat mati husnul khatimah seorang. Adakah di dalam hati kita rasa ketakutan ini? Adakah di dalam jiwa kita bergetar mendengar akan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa 1000 orang seorang menjadi pilihan husnul khatimah? Tuan-tuan, dalam qaryah kita berapa ribu orang tuan? Dalam qaryah ini Bancian berapa ribu orang tuan? Ada 10,000 orang. Kalau 10,000 orang, 10 orang dia aman dalam kubur, yang lain semua akan bertemu dengan persoalan seperti mana yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz. Saya pun belum tentu tuan-tuan. Saya yang berada di hadapan tuan-tuan belum tentu lepas segala persoalan ini. Belum tentu kita akan dapat seperti mana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum tentu kita dapat akan kata-kata daripada malaikat Allah, tidurlah seperti mana tidurnya pengantin baru. Tuan-tuan, orang yang akan diazab oleh Allah, satu adalah orang yang penuh dengan dirinya dosa dan maksiat. Tuan-tuan, berapa banyak dosa yang kita boleh hitung dalam diri kita? Dalam kitab Sirajul Talibin disebut tanda dosa itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu satu, hati sentiasa suka dan terpaut dengan kebaikan. Tuan-tuan, dalam hati kita semua nak tak buat baik. Kita pun kata, Ustaz, alhamdulillah saya seronok buat baik. Tuan-tuan balik, tuan-tuan fikir apa kebaikan yang tuan-tuan seronok buat. Tuan-tuan kena fikir apa kebaikan yang tuan-tuan seronok buat. Besoklah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kita, apa kebaikan yang kita buat dalam muka bumi Allah semasa hayat kita, apa kita boleh cakap dengan Allah? Apa kita boleh bangga? Dosa kita terlalu banyak. Tuan-tuan, perempuan kita baru dia pakai tudung, itu pun kadang-kadang pakai tudung tak melepasi kehendak syarak. Pakai tudung nampak lagi Bukit Uhud. Tahu Bukit Uhud? Orang nak sorok dengan tu bumper dua depan nak sorok, pakai tudung nampak lagi. Pakai tudung nampak pungkok. Tahu pungkok?
Orang Kuala Lumpur panggil Punggol. Ni masuk dalam YouTube kontroversi Ustaz mencarut. Tu aku nak sebut apa lagi? Apa istilah ni? Jubah. Lagi dah mencarut. Cakap bagi faham senang. Tutup benda ni. Benda ni orang lelaki duk tengok. Orang pun kata Ustaz, pasal apa orang jantan gatal sangat duk tengok? Kita jawab balik, sebab hampa duk tunjuk. Kalau hampa tak tunjuk, kami tak tengok. Faham? Faham, jangan tunjuk. Nak marah ni. Tu tanda dosa tak kena ampun ni. Yang payah sangat. Saya cerita, dia cerita apa agama, bukan saya cerita dari sini. Kalau kita ya, orang yang beragama Islam tidak suka dengan agama, tuan-tuan, dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladhi, ayat semua, bahawasanya orang mukmin apabila disebut nama Allah, hati dia goncang. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat tuan-tuan, masya-Allah, tuan-tuan tengok dalam asar, masya-Allah, ada riwayat mengatakan ada sahabat dengar ketakutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatinya itu seumpama air yang mendidih di dalam cerik. Bunyi tangisan Rasulullah, bunyi ketakutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tengok ayat seterusnya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dibacakan ayat Allah ke atas mereka, iman dia bertambah. Tuan-tuan, kalaulah malam ini kita dengar pasal alam barzakh, selepas daripada ini ibadat kita tak bertambah, ibadat saya tidak bertambah, ibadat tuan-tuan tidak bertambah, bermakna ditakuti bahawa kita terkeluar daripada saf al-mu'minun. Saya semayang Ustaz. Tuan-tuan, tuan-tuan kenal Abdullah bin Ubay? Tuan-tuan kenal Abdullah bin Ubay? Tuan-tuan kenal? Kenal? Kenal tuan-tuan Abdullah bin Ubay? Ahmad Maslan kenal? Yang tu kenal. Abdullah bin Ubay ni tuan-tuan bapa munafik, lebih Islam daripada kita. Semayang 5 waktu di masjid. Cak, boleh lawan Abdullah bin Ubay? Boleh lawan Islam Abdullah bin Ubay? Nak lawan Islam Abdullah bin Ubay tak boleh lawan. Tapi Abdullah bin Ubay bapa munafik. Pada sisi Allah, Allah tak terima iman Abdullah bin Ubay. Sebab Abdullah bin Ubay dia tak beriman dengan Allah. Dia benci sangat dengan agama Islam. Kalau ada sifat itu dalam hati kita, benci dengan agama Allah, benci dengan hukum Allah, kita takut kita duduk dalam kumpulan Abdullah bin Ubay. Iman kita tak boleh tahu Allah. Islam kita boleh tahu. Dia tak semayang, dia tak puasa, dia tak keluar zakat. Sebab syariat ini ke zahir badan ini melakukan akan hukum hakam syariat, tak pakai tuduh, nampak. Tapi iman tak iman kita tak nampak. Yang mengetahui akan iman atau tidak iman adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu kita dengar cerita. Besok apabila dibangun daripada kubur masyarakat, yaumul mahsyar, ada golongan yang ditelanjangkan oleh Allah. Masyarakat tuan, tapi bukan semua orang telanjang tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pakaian, sahabat Rasulullah diberikan pakaian, anbiya diberikan pakaian, orang saleh diberikan pakaian. Hak telanjang adalah orang yang berdosa pada Allah. Tuan-tuan, orang perempuan, berapa lama dulu kita buka aurat? Tuan-tuan, perempuan buka aurat
dosa tu kira. Kalau 10 tahun kira. Orang laki-laki berapa lama dulu pernah meninggalkan salat. Nisbah satu hari di akhirat 50,000 tahun. Satu hari nisbah akhirat 50,000 tahun. Kalau kita buka aurat dulu 10 tahun kali dengan 50,000 tahun, larat tak kita duduk di akhirat selama. Saya dah taubat Ustaz, saya dah qada Ustaz. Taubat ini hak kita. Hak menerima taubat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, orang bila dia dengar ala barzakh, macam mana yang berbagi Ustaz Luqman Al-Hakim dia sebut dalam hadis bahawa malaikat akan bangunkan orang yang didudukkan, akan orang yang mati ni tuan-tuan. Dalam akal kita tak boleh nak terima. Ini cerita iman. Ini cerita iman. Ini adalah cerita orang yang mentauhidkan Allah. Tuan, sebelum saya tutup, siapa dia orang yang mentauhidkan Allah? Yang boleh dia percaya, dia yakin tentang kematian. Itu benda ini orang tak takut, tapi orang beriman dia takut. Orang yang tidak mentauhidkan Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka tak takut. Itu lisan orang tak takut, kerana dia orang tak takut. Sebab itu tuan-tuan, Masya Allah, satu hari Sayyidina Abu Bakar dia lalu di kawasan perkuburan. Sayyidina Abu Bakar dia berhenti, dia menangis seperti mana budak kecil, tuan-tuan, terdesak-desak. Sahabat bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa kau menangis? Sayyidina Abu Bakar kata, Masya Allah, di sini satu tempat yang tidak ada kebahagiaan. Jadi Ustaz Luqman cerita ada hamparan. Pasal apa pula datang pula pada Sayyidina Abu Bakar mengatakan bukan satu tempat yang seronok, satu tempat yang azab. Yang dapat hamparan ini bukannya semua orang, 1000 seorang. Hak lain semua minta tolong dengan Allah. Semua minta tolong. Tuan-tuan bayang, kita duduk dalam masjid ni, ramai macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan rasa sesak kan? Masya Allah. Tuan-tuan bayang tuan-tuan duduk dalam kubur. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan tak ada kawan. Tuan-tuan duduk dalam forum ini, sebahagian tuan-tuan rasa resah kan? Macam mana tuan-tuan nak duduk dalam kubur berpuluh-puluh tahun, ribuan tahun. Seperti mana hadis yang dibaca oleh Abang yang berbahagia Ustaz Luqman Al-Hakim. Dengar tapak kaki orang akan tinggal begitu. Tuan-tuan, setelah 7 langkah masa itu, Masya Allah, kita akan meraung. Kita akan meraung seorang-seorang tuan-tuan. Kita akan cakap apa tuan-tuan? Wahai istriku, wahai anak-anakku, jangan tinggalkan ayah. Ayah takut tinggal seorang. Tempat ini gelap, tempat ini sempit. Kita akan panggil waris kita. Isteri abang, janganlah tinggalkan abang. Kita akan panggil anak kita, alung-alung, jangan tinggalkan ayah, alung. Kakak, jangan tinggalkan mak, kakak, jangan tinggalkan. Ayah takut, mak takut. Tempat ini gelap,